بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, rahmat Allah terbuka luas. Bulan Ramadan, rahmat Allah segala-galanya terbuka luas. Berkatnya terbuka luas di mana-mana. Keredaannya terbuka sepanjang Ramadan. Keampunannya terbuka siang dan malamnya. Pahalanya mencurah-curah bagaikan hujan lebat. Ia diganda-gandakan dibandingkan di bulan biasa. Rahmatnya melimpah ruah kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Tapi mampukah kita memperolehi itu semua? Layakkah kita mendapatkannya? Kitakah orangnya yang memperolehi keistimewaan itu? Kalaulah di bulan Ramadan itu lahir kita sahaja yang meriah, disambut pula dengan pesta makan minum, fikiran dan jiwa kita tidak pun berubah, maka keistimewaan Ramadan bukan untuk kita. Keistimewaan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selepas asar 30 Disember 1998. Cara penggunaan semburan Nano Silver Plus. Semburkan pada kulit atau mana-mana permukaan dan dibiarkan sehingga kering. Digunakan 1 sehingga 2 kali setiap hari mengikut keperluan. Ulang jika selepas dibersihkan dengan air. Untuk kucing kesayangan anda, gunakan semburan Nano Silver Plus. Cara-cara penggunaan tonik Supreme Booster untuk kesihatan umum kucing. Untuk anak kucing, gunakan dos 0.25 ml. Untuk kucing sederhana, gunakan dos 0.5 ml. Manakala untuk kucing dewasa, gunakan dos 1.0 ml. Gandakan dos untuk kucing yang tidak sihat. Pengambilan dos untuk 1 kali sehari sahaja.
Gunakan tonik Supreme Booster untuk kucing kesayangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat di mana juga anda berada pada pagi yang barakah ini. Hari ini Sabtu 16 hari bulan April 2022 bersama dengan 14 Ramadan 1443 Hijrah. Sekali lagi saya bawakan anda, pendengaran anda semua, kita berkongsi-kongsi ilmu-ilmu yang dapat kita manfaatkan. Kita berkongsi-kongsi bersama pada pagi ini, sekali lagi bersama dalam segmen Mantap Iman, untuk kita bawakan satu lagi tajuk perkisahan ataupun kupasan daripada sirah yang akan kita bawakan pada pagi ini bersama-sama dengan Ustaz Abu Bazzi Zulkarnain yang telah pun kita adakan semenjak daripada awal puasa lagi, dan hari ini sudah masuki minggu yang kedua, Alhamdulillah. Jadi untuk tak buang masa, saya akan bersama-sama dengan Ustaz Abu Bazzi Zulkarnain dalam segmen kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, sekejap Ustaz, saya terlupa nak on. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sihat, nampak Ustaz tambah sihat. Alhamdulillah, kita dah masuki minggu kedua, Ustaz Minggu kedua dah nak habis minggu kedua. Hari ini dah 14 hari puasa, besok dah 15 hari puasa, dah setengah hari, setengah bulan kita berpuasa. Diam tak diam rasa macam baru semalam kita berpuasa kan. Tapi hari ini dah masuk minggu yang kedua, dan kita menghampiri minggu yang ketiga. Minggu depan dah masuk minggu yang ketiga. Jadi minggu yang ketiga kita berpuasa. Kalau ada yang masih lagi orang kata apa, tak biasa dengan berpuasa, tak tahulah nak cakap macam mana, Ustaz Kita dah berpuasa, dah masuk minggu yang kedua. Alasan-alasan yang kita sering dengar bila orang tak berpuasa, saya tak boleh berpuasa, tak membiasakan diri lagi untuk berpuasa. Sampai bila pun kita tak akan membiasakan diri kalau kita tak biasa kan. Betul, Ustaz, betul. Jadi kepada semua pendengar-pendengar, sahabat-sahabat yang ada di luar, saya hari ini kita pancarkan siaran kita seperti biasa di Corong FM, di RTH FM, kita pancarkan juga di Hub TV, Saluran Usahawan, dan juga di Facebook yang ada saya kongsikan kepada semua sahabat-sahabat yang ada kat luar. Tak kiralah di mana pun anda berada, hari ini dah masuk 14 hari kita berpuasa. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah masa yang ada ni, Ustaz masa yang ada, yang tinggal beberapa hari saja lagi ni, untuk kita sama-sama dapatkan ilmu-ilmu perkongsian. Kita tak payah nak pergi naik motor, start enjin kereta untuk pergi ke mana-mana tempat untuk dapatkan ilmu. Duduk saja depan handphone anda boleh dapat ilmu. Dan duduk saja di depan ini, anda boleh dapat ilmu yang akan dapat kita sama-sama manfaatkan pada pagi yang barakah ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, untuk tak buang masa, saya jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Abu Bazzi Zulkarnain untuk sama-sama kita kongsikan tajuk hari ini dalam segmen Mantap Iman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Pertama kali rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih lagi kita dapat bersama untuk perkongsian ilmu tentang kenalan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkenalan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sebut baginda dalam kita punya sembahyang, dalam tahiyat kita. Kita selalu berselawat dalam masa khutbah, dianjurkan, digalakkan untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya wahai orang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk hari ini kita akan sambung perkenalan kita dengan Nabi SAW melalui kitab sirah ataupun kitab perjalanan hidup Nabi SAW yang kita bawa daripada awal segmen kita, yang memantapkan iman ini, daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Dan kita hari ini berada dalam bab yang baru ataupun tajuk yang baru, iaitu tentang keturunan dan keluarga Nabi SAW. Yang mana sebelum ni kita telah bertemu, kita telah membicarakan tentang pertama, iaitu tentang bagaimana keadaan agama sebelum kedatangan Nabi SAW. Seterusnya kita melihat juga bagaimana tentang golongan ataupun masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi. Segi sosialnya, segi ekonominya, segi akhlak dan moralnya. Semuanya telah kita lihat telah kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kepada yang belum mendengar apa yang telah kita bicarakan itu, bolehlah ambil balik ataupun tengok balik dalam siri-siri yang sebelumnya, insya-Allah. Baik, untuk hari ini kita akan bahaskan tentang keturunan Nabi SAW dan keluarga baginda SAW. Baik, untuk keturunan Nabi SAW dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang mana pembahagian pertama adalah pembahagian yang mana semua ahli sejarah dan juga pengkaji keturunan bersepakat di atas perkara tersebut, yang terhenti kepada keturunan Nabi yang bernama Adnan. Ini pembahagian yang pertama. Pembahagian yang kedua dikatakan bahawa salsilah ini ataupun salsilah keturunan ini masih lagi diperselisihi oleh mereka, yakni oleh para sejarawan dan juga pengkaji keturunan, dan tidak dapat dipastikan dengan tepat bermula daripada apa? Daripada Adnan sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pembahagian yang ketiga pula adalah salsilah keturunan yang tidak syak lagi mengandungi perkara yang tidak sahih. Walaupun demikian dicerita juga kepada kita supaya kita nampak, iaitu bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita tengok pembahagian yang pertama. Kita tengok mula daripada Nabi SAW sampailah kepada keturunannya yang bernama Adnan. Baik, tengok namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang mana nama sebenar Abdul Muttalib ialah Syaibah. Baik, seterusnya bin Hashim, namanya sebenar ialah Am. Bin Abdul Manaf, namanya ialah Al-Mughirah. Bin Qusay, namanya ialah Zaid. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Fihr inilah yang digelar dengan gelaran Quraisy, dan keturunan Quraisy disandarkan kepada Fihr ni, yang mana namanya Fihr, kemudian digelarkan sebagai Quraisy, dan kita biasa sebut Bani Quraisy ataupun keturunan Quraisy. Ini daripada keturunan Fihr. Daripada Nabi SAW sampai Fihr itulah keturunan Quraisy. Jadi pada keturunan Quraisy ini banyak pecah-pecahan dia lagi, kabilah-kabilah lain. Baik, dan seterusnya Fihr bin Malik bin An-Nadar, namanya ialah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, namanya ialah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini keturunan ataupun salsilah Nabi SAW dari Nabi Muhammad sampailah kepada Adnan, yang mana pembahagian ini adalah keturunan salsilah ini adalah dipastikan oleh disahihkan oleh, disepakati oleh sejarawan dan juga pengkaji keturunan. Baik, bahagian yang kedua lepas daripada nama Adnan, iaitu nama-nama moyang bagi baginda Nabi SAW yang berada atas daripada Adnan. Adnan adalah anak kepada Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Aus bin Ba'us bin Qimwal bin Ubay bin Awam bin Nashi bin Haza bin Baldas bin Yadlah bin Tabih bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubay bin Adda bin Hamdan bin Sambar bin Yathriba bin Yahzin bin Yalhan bin Arrawi bin Aid bin Daishan bin Aisar bin Afnad bin Aihan bin Muqsir bin Nahith bin Zarih bin Sama bin Maza bin Audah bin Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim.
Ini pembahagian yang kedua, nenek yang moyang-moyang Nabi SAW yang mana masih lagi diperselisihi tentang keturunan ni. Dan yang ketiga ataupun bahagian tiga keturunan Nabi SAW iaitu moyang-moyang Nabi SAW latah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia bermula dengan Ibnu Turah iaitu bapa kepada Nabi Ibrahim yang namanya ialah Azar. Ada dalam Quran tu. Bin Nahur, bin Saruh, bin Saruh, bin Ra'u, bin Falah, bin Abir, bin Shalah, bin Arfahsha, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutawshalah, bin Akhnuh. Yang dikatakan Akhnuh itu adalah Nabi Idris, bin Yar, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anush, bin Sith, dan bin Adam. Ini sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang mana pembahagian ketiga ini yang masih lagi dikatakan bahawa mengandungi perkara yang tidak sahih tentang keturunan itu. Semua disebutkan juga di sini. Baik, habis tentang keturunan Nabi SAW. Kita masuk dalam bab keluarga Nabi SAW. Iaitu bermula daripada Hashim. Kan Nabi kan kita dengar biasa kan. Nabi adalah keturunan Bani Hashim. Siapa dia Hashim tadi? Baik. Hashim ialah nama datuk Nabi SAW yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Daripada keturunan ni. Kita dan tentang perkara yang berkaitan dengan Hashim ni, bin Abdul Manaf, Hashim bin Manaf, dia adalah wakil yang bertanggungjawab menguruskan minuman dan makanan bagi orang-orang yang datang ke Madinah. Ke Madinah. Yang mana beliau datang daripada keluarga Abdul Manaf dan menjadi orang yang penting ketika perbincangan keluarga Abdul Manaf dan keluarga Abdul Dar dalam membahagi-bahagikan jawatan penting dalam pentadbiran di Mekah. Ini berlaku semasa selepas daripada kematian Qusay. Selepas tu adalah bahagian-bahagian kalau kita lihat sebelum ni. Tapi saya tak dalam ni saya tak ambil dalam pertemuan ni saya tak baca yang tu, cuma saya nak ringkaskan tentang perkara ni. Bagaimana di Mekah ada pembahagian-pembahagian jawatan yang telah diserahkan kepada masing-masing kabilah. Baik, yang mana dalam hal ini dikatakan bahawa pertama sekali disebut jawatan-jawatan yang ada di Mekah ialah pertama jabatan yang bertanggungjawab menguruskan peralatan mendidik nasi di hadapan berhala, namanya Al-Ithar, diuruskan oleh keluarga Jumah. Baik. Kemudian Tahjir Al-Amwal, jabatan yang menguruskan ibadah korban dan sembelihan yang dihadiahkan kepada berhala dan menyelesaikan persengketaan dan urusan pendakwaan mahkamah yang mana diuruskan oleh keluarga Saf. Kemudian Asyura, iaitu perbincangan dan mesyuarat utama yang diuruskan oleh keluarga Asad. Kemudian Al-Asnaq, jabatan yang menguruskan urusan wang tebusan dan denda dikendalikan oleh Bani Tamim. Kemudian Al-Iqab, iaitu urusan berkaitan dengan panji peperangan dikendalikan oleh Bani Umayyah. Kemudian Al-Qubbah, jabatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan perhimpunan tentera dan latihan kuda dikendalikan oleh Bani Makhzun. Kemudian As-Sifarah, iaitu urusan berkaitan pelantikan diplomat dan hubungan luar negara diselenggarakan oleh keluarga Adi. Inilah konsep-konsep pemerintahan di Mekah. Dan ada pun yang lebih-lebih besar ataupun dalam bentuk kabinet yang lebih besar yang diperkenalkan oleh Qusay, iaitu keturunan moyang Nabi SAW juga, iaitu beliau memperkenalkan An-Nadwah, iaitu dalamnya mereka mengadakan mesyuarat dan perbincangan mengenai hal-hal yang penting dan besar. Dan mana dalam Dewan Persidangan ini mereka mengadakan majlis perkahwinan untuk anak-anak perempuan mereka. Yang kedua, bahagian panji peperangan, yang mana dalam bahagian ini perisytiharan berkenaan dengan peperangan tidak dapat dilakukan melainkan melalui keizinannya, iaitu keizinan bahagian panji peperangan tadi. Ketiga, Qusay juga memperkenalkan jabatan-jabatan kepimpinan ini, iaitu menjaga dan mengawal, menjaga dan memelihara keselamatan Kaabah yang dinamakan sebagai Al-Hijabah, yang mana hanya beliau yang boleh membuka pintu Kaabah. Dia juga yang menguruskan perkhidmatan yang berkaitan dengan Kaabah. Dan seterusnya memberikan minuman kepada jemaah haji. Orang-orang Arab daripada keluarga Quraisy menyediakan bekalan air kepada jemaah haji. Di samping itu mereka menyediakan buah kurma dan kismis. Yakni orang-orang yang sampai di Mekah akan menikmati perkhidmatan mereka ini.
Inilah yang dikendalikan oleh keluarga Abdul Manaf, iaitu keluarga Nabi SAW. Baik. Kemudian dia kata Hashim tadi adalah orang yang penting dalam keluarga Abdul Manaf ini, kerana dialah yang menjadi ketua kepada keluarga Manaf. Baik. Kemudian sifat ataupun peranan lagi Hashim tadi, iaitu datuk kepada Nabi SAW, beliau sering memudahkan urusan orang ramai dan beliau juga memiliki kedudukan yang mulia. Yang mana orang yang pertama menyediakan makanan daging berkuah untuk jemaah haji adalah Hashim ni. Yang datang ke Mekah, dialah menyediakan makanan yang berkuah bagi jemaah haji yang datang ke Mekah. Sebagaimana saya sebutkan awal-awal dalam pembahagian keturunan tadi, nama asal dia ialah Am. Kemudian dia dinamakan dengan Hashim kerana dia sering menyediakan roti kepada orang yang bertandang ke Mekah. Kemudian dia juga orang yang mula-mula memperkenalkan dua pengembaraan perniagaan untuk kabilah Quraisy. Itu perjalanan pada musim sejuk dan musim panas. Bagaimana dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy tu, pada musim panas dan pada musim sejuk mereka melakukan dua perjalanan pengembaraan perniagaan, iaitu untuk musim sejuk dan musim panas, sama ada ke Syam ataupun ke Yaman. Sebagaimana kita dah sebut dalam keadaan sosial ekonomi, keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi SAW, masa itulah mereka ambil peluang untuk berniaga. Itu pada waktu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antara cerita tentang Hashim ini, ketika beliau pergi ke Syam, beliau menuju ke Madinah dan di sana telah berkahwin dengan Salma binti Amr. Yang mana Salma binti Amr ini adalah keluarga yang berasal daripada Madinah, itu keluarga Adi bin An-Najjar. Adi bin An-Najjar. Baik. Selepas mereka berdua duduk di Madinah dalam beberapa tempoh, Hashim bertolak semula ke Syam. Mana pada waktu itu isterinya, itu isteri pada Hashim tadi, sedang mengandungkan anaknya, iaitu Abdul Muttalib. Datuk Nabi Abdul Muttalib kan masyhur cerita dia kan, yang menjadi pembela kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian Hashim meninggal dunia di Gaza, Palestin. Yang mana isterinya Salma melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Asal nama Abdul Muttalib ialah Syaibah. Dan dia dinamakan dengan asal nama Abdul Muttalib ialah Syaibah, dan dia dinamakan dengan Syaibah kerana terdapat rambut putih yang ada di kepalanya, iaitu kepala Abdul Muttalib tadi. Dan Abdul Muttalib ini dibesarkan di rumah bapa ibunya di Yathrib. Belum dinamakan dengan Madinah, dinamakan dengan Yathrib. Dan ramai keluarga yang di Mekah, iaitu keluarga Hashim tadi, dia tak tahu pun bahawa Abdul Muttalib itu dibesarkan di Yathrib. Baik. Hashim tadi dia ada 4 orang anak lelaki dan 5 orang anak perempuan. Yang mana anak lelakinya ialah Asad, Abu Saifi, Nablah dan Abdul Muttalib. Kemudian anak perempuannya adalah Ashifa, Khalidah, Da'ifah, Ruqayyah dan juga Jannah. Maknanya dia ada 9 orang anak, 4 lelaki, 5 perempuan. Baik. Dan dinyatakan bahawa pengurusan penyediaan makanan dan minuman selepas ketiadaan Hashim diserahkan kepada adiknya Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Dia di Mekah ni, cara pentadbiran dia untuk satu jabatan, terutama sekali kita khususkan kepada keluarga Hashim tadi, mereka mengendalikan penyediaan minuman dan makanan kepada jemaah haji, keluarga Bani Hashim. Jadi apabila matinya Bani Hashim tadi, diserahkan kepadanya adiknya, itu kepada adiknya, maknanya datuk saudara kepada Nabi, iaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Baik. Beliau adalah orang yang mulia juga, yang mana disegani dalam kalangan kaumnya. Kemudian Al-Muttalib ini digelar dengan Al-Fayyad kerana kemurahan hatinya. Ada gelaran dia sendiri. Ketika Abdul Muttalib mencapai umur remaja atau lebih sedikit dari itu, masa tu yang kat Mekah dah tukar dah pentadbiran dia ataupun pemerintah, cara pengendalian makanan dan minuman tadi dah. Hashim dah mati, yang anak duduk di Madinah. Tu Abdul Muttalib tadi duduk di Madinah.
Pak saudara kepada Abdul Muttalib, iaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf, dia duduk di Mekah. Dia duduk di Mekah. Baik, sampailah pada ketika umur Abdul Muttalib yang duduk kat Madinah pada waktu itu remaja ataupun lebih sikit, Al-Muttalib datang jumpa dengan dia dan nak ambil dia balik ke Madinah, ke Mekah. Nak ambil datang ke Madinah dan nak ambil buat balik Abdul Muttalib tadi ke Mekah. Baik. Apabila Al-Muttalib melihat wajah Abdul Muttalib, maka air matanya mengalir dan beliau memeluknya serta membawanya di atas binatang tunggangannya. Pak saudara lama sebelum ni tak boleh jumpa, dah besar dah lebih kurang remaja baru nak jumpa, maka dia pun tengok-tengok anak saudara dia terus bawa balik ke Madinah. Maka Abdul Muttalib tak nak ikutnya, sehinggalah ibu dia iaitu Salma binti Am membenarkan dia untuk mengikuti Al-Muttalib. Selepas Abdul Muttalib Ali meminta dan untuk ajak Abdul Muttalib bersama-sama dengannya. Maknanya pak saudara dia ajak supaya dia balik ke Mekah. Kerana asalnya ibu dia tak benarkan dia untuk bersama dengan Al-Muttalib. Abdul Muttalib tadi, ibu dia tak benarkan itu ikut bapa saudara dia Al-Muttalib balik ke Mekah. Sehinggalah Al-Muttalib pun bagi tahu kat dia bahawa anaknya itu akan menggalas kepimpinan bapaknya. Makna satu masa nanti anak ni akan ganti dia untuk ambil balik tempat ayah dia dulu, itu Hashim. Dan maka benarlah ibu dia untuk bersama dengan Al-Muttalib balik ke Tanah Haram. Maka apabila sampai di Mekah, masa sampai di Mekah, Abdul Muttalib tadi dia duduk di belakang Al-Muttalib atas unta. Maka orang ramai melihat Abdul Muttalib tadi duduk kat belakang Al Muttalib. Maka mereka mengatakan bahawa Abdul Muttalib itu adalah hamba kepada Al Muttalib. Yang digelarkan sebagai Abdul Muttalib. Nama dia sebenar kan Syaibah. Nama dia sebenar Syaibah. Sampai kat Mekah lah nama tu bertukar kerana dia naik unta, pak saudara dia depan, mak saudara dia duduk di belakang. Maka bila orang tengok macam tu, orang kata dia adalah budak ataupun hamba kepada Al Muttalib. Jadilah Abdul Muttalib. Maka Al-Muttalib jawab, kenapa dengan kamu semua ini? Dia adalah anak kepada abangku. Orang tak kenal dia. Sebab dia lahir tinggal di Madinah. Besar tu masa remaja barulah pak saudara dia buat balik ke Mekah. Orang jadi orang tak kenal dia. Dia kata dia ni adalah anak saudaraku, anak kepada Hashim. Anak kepada Hashim. Maka Abdul Muttalib duduk bersama bapa saudaranya sehingga dia membesar. Sehinggalah Al-Muttalib tadi meninggal di Radman, yakni Yaman. Baik. Seterusnya kepimpinan Mekah diteruskan oleh Abdul Muttalib. Dan beliau meneruskan legasi menguruskan hal ehwal Mekah seperti mana yang dilakukan oleh bapa-bapa dan datuknya sebelumnya. Yakni menguruskan penyediaan makanan dan minuman. Dan kedudukan Abdul Muttalib tadi disegani oleh kaumnya. Dan kedudukan tersebut melebihi daripada kedudukan pemimpin di Mekah sebelum ni. Kan dia ada bahagian-bahagian yang saya sebut tadi. Ada yang jaga bahagian hal ehwal peperangan. Ada yang jaga bahagian parlimen dia, An-Nadwah. Ada yang jaga bahagian-bahagian masing-masing tadi. Ketenteraan, pelatihan ketenteraan, jaga kuda dan sebagainya tu. Apabila Abdul Muttalib ni, dia pegang dalam bab yang dia jaga tadi, dia punya lebih menyerlah dalam kepimpinan dia daripada orang-orang lain. Dan bahkan beliau disayangi oleh kaumnya dan buah fikirannya diterima dengan baik. Sehinggalah satu ketika salah satu daripada puak-puak lain iaitu Naufal ambil jawatan tu daripada Abdul Muttalib. Apa jawatan dia? Maka beranglah ataupun marahlah Abdul Muttalib dengan tindakan yang dibuat oleh Naufal daripada Abdul Dar. Dia pada kabilah yang lain, daripada suku yang sama, itu Quraisy, daripada kabilah yang lain. Maka dia minta bantuan daripada beberapa kabilah Quraisy untuk tolong dia ambil balik jawatan tu. Tapi mereka tak mahu campur urusan itu. Maka dia pun tulislah surat kepada saudara-saudara di Madinah daripada An-Najjar, keluarga An-Najjar di Madinah. Dia kan asal daripada Madinah, mak dia kan asal daripada Madinah, Adi An-Najjar. Maka ditulis surat tu kepada keluarga dia di Madinah supaya datang tolong dia. Maka pada waktu itu, bapa saudara sebelah ibunya, iaitu Abu Sa'ad bin Adi, menawarkan bantuan bersama-sama dengan 30 orang yang menaiki kuda hingga mereka tiba di Abtah, yakni Mekah. Abdul Muttalib pun datang jumpa dengan bapa-bapa saudara dia tadi.
yang dikata kepada bapa saudara, dia ajak bapa saudara dia, ke rumahku dulu wahai bapa saudaraku. Apa yang mereka jawab? Tidak, demi Allah aku tidak akan ke rumahmu sehingga aku berjumpa dengan Naufal, orang yang rapas jawatan dia tadi. Kemudian mereka bergegas menemui Naufal, yang mana pada ketika itu Naufal berada di samping golongan veteran Quraisy. Maka Abu Sa'ad tadi menghunuskan pedangnya dan berkata, demi Tuhan Kaabah, jikalau engkau tidak memulangkan jawatan dan kepimpinan Mekah kepada anak saudaraku, aku akan libas engkau dengan pedang ini. Naufal kemudian balas, aku sudah memulangkannya kepadanya. Naufal pun takutlah. Terus serahkan jawatan dia tadi. Apabila pak-pak saudara daripada Abdul Muttalib ni datang daripada Mekah, nak bawa balik jawatan tu kepada Abdul Muttalib. Baik. Kemudian dia bertemu dengan Abdul Muttalib dan tinggal bersamanya selama 3 hari dan menunaikan umrah. Ni bapa-bapa saudaranya daripada Mekah tadi, daripada Madinah, dah barulah jumpa dengan Abdul Muttalib dan duduk di Mekah selama 3 hari dan mereka menunaikan umrah. Dan mereka seterusnya pulang ke Madinah. Baik. Seterusnya tentang Naufal tadi, dia adalah daripada Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf. Dan bersetuju untuk mengiktiraf kepimpinan Bani Hashim. Kemudian mereka mengatakan, ketika keluarga Khuza'ah melihat keluarga An-Najjar membantu Abdul Muttalib, mereka berkata, kita adalah sama-sama satu keluarga dan kami lebih berhak untuk membantunya kerana ibu Abdul Manaf adalah daripada kabilah Khuza'ah. Maka mereka pun masuk Dewan An-Nadwah dan keluarga Hashim membuat perjanjian dan persepakatan bersama keluarga Abdul Syam dan Naufal. Dan berlakulah persepakatan di antara mereka. Maknanya tak akan lagi rebut jawatan dan tepuk rapah jawatan sebagaimana yang telah dibuat oleh Naufal sebelum ni. Baik. Antara peristiwa penting yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib ada 2 peristiwa. Iaitu penggalian Telaga Zamzam dan peristiwa serangan tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah. Ini kita akan tengok dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Kita akan bahaskan dalam siri yang akan datang. Dan saya rasa cukuplah setakat itu dulu untuk pada hari ini. Bagaimana kita melihat keturunan, pertama kita melihat silsilah Nabi SAW. Asalnya, walaupun peringkat pembahagian pertama sahih, pembahagian kedua ada perselisihan, dan pembahagian ketiga sampailah kepada Nabi Adam tu masih lagi tidak sahih. Tapi untuk pembahagian yang kedua, iaitu sampai kepada Nabi Ismail, adalah masih belum disepakati, ada perselisihan, tapi memang keturunan Nabi SAW adalah sampai kepada Nabi Allah Ismail. Itulah yang menjadi kedengkian kepada orang Yahudi kerana mereka berharap keturunan ataupun Nabi yang terakhir adalah daripada Ishak. Ishak ni adalah keturunan Bani Israel. Anak pada Nabi Allah Ibrahim juga. Kan Nabi Allah Ibrahim ada 2 anak. Seorang anaknya Ismail yang diletakkan bersama dengan isterinya Hajar di Mekah. Yang seorang lagi namanya Ishak daripada Sarah. Dan keturunan Ishak inilah yang melahirkan Yaqub, kemudian melahirkan Bani Israel dan sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi mereka berharap bahawa yang datang Nabi terakhir adalah daripada keturunan mereka. Tetapi sebaliknya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rancangkan adalah Allah angkatkan daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itulah yang menjadi kedengkian kepada mereka sampailah hari ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hasadan, kufaran hasada. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata, kenapa mereka ni bermusuh sangat dengan Nabi? Pertama kerana kafir, ingkar terhadap Nabi SAW. Kemudian dalam hati mereka ada perasaan dengki terhadap Nabi SAW, sehingga Allah merakamkan lagi tentang tindakan tidak bekal mereka terhadap kita orang Islam, iaitu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kali-kali tidak akan redha, tidak akan suka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sehinggalah kita mengikut jejak langkah mereka. Ini Allah SWT ingatkan kita bahawa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan berdiam terhadap kita dan mereka akan membuat perancangan-perancangan mereka sampailah hari kiamat supaya kita ikut apa yang keinginan mereka. Apa keinginan mereka. Walaupun kita tak masuk dalam agama mereka, tapi kita akan ikut ideologi mereka ataupun pemikiran mereka. Sebagaimana mereka akan takutkan kita dengan berbagai-bagai macam dan seterusnya kita akan ikut jejak langkah mereka. Ini Allah dah tetapkan. Allah dah sebut dah
walan tarda. Allah gunakan perkataan lan, yakni sekali-kali. Maknanya sampai bila? Sampai kiamat pun orang menggunakan perkataan lam nun, iaitu sekali-kali dan sampai bila-bila pun mereka tidak akan rela kepada kita. Wallahu alam. Jadi berhati-hatilah dengan tindakan-tindakan ataupun perancangan-perancangan mereka, dan kita kena kenal pasti perancangan-perancangan mereka, dan kita boleh lawan mereka dengan iman yang ada dalam diri mereka, dalam diri kita, insya-Allah. Itulah pentingnya program ataupun segmen mantapkan iman, supaya benda ni berterusan sampailah kita mati, sampailah pada hari kiamat. Wallahu alam. Saya serah kembali kepada Wiji Roslan, sahabat saya. InsyaAllah kita dapat banyak pengetahuan sahabat-sahabat di luar sana yang bersama-sama dalam segmen pada pagi ini. Kita belajar, kita dapat penerangan serba sedikit tentang salah-salah seperti yang saya kongsikan dalam skrin tu. Anda boleh tengok salah-salah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni dituntut Ustaz kalau kita tengok daripada segi kita ni dituntut untuk kita sekurangnya kita mengenali siapakah. Kadang-kadang kita bila kita tanya, saya pernah buat satu program Ustaz satu ketika dahululah bersama dengan satu stesen televisyen ni. Saya pernah buat satu program dan kita buat random pertanyaan random. Kita pergi je. Kita keluar, kita jalan-jalan, kita tanya orang. Dek, abang nak tanya dek adik tahu tak? Masa tu saya ingat masa Maulid Rasul. Adik kita tanya, okey hari ni Maulid Rasul. Adik tahu tak hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Kita cuti hari ni hari apa? Hari ni cuti bang cuti je lah bang. Cuti je. Dia tak tahu cuti apa. Okey kita cakap hari ni Maulid Rasul. Apa yang adik tahu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan? Apa yang adik tahu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kita tanya random lah. Banyak lah. Masa tu saya tanya lebih kurang dalam lebih daripada 10 orang yang kita tanya. Sekurang-kurangnya adalah yang boleh jawab. Saya dengan hati saya mungkin ada orang ni belajar dan mungkin ada yang boleh jawab kan. Tapi sangat mendukacitakan lah Ustaz. Ramai yang tak tahu Ustaz. Bila kita tanya nama ibu Nabi kan, seperti yang saya paparkan dekat dalam skrin, anda boleh lihat salah sila Rasulullah, nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah kan. Apa merupakan orang Quraisy. Tak apalah kita tak tahu demi detail, tapi kita tahu nama ibu Nabi, nama ayah Nabi, nama datuk Nabi. Kita benda-benda yang basic yang seperti yang Ustaz ceritakan tadi perkara-perkara inilah sebenarnya yang patut kita terapkan dekat anak-anak kita kan, yang patut kita ceritakan daripada diorang ni mendewa-dewakan ataupun mengagung-agungkan budaya-budaya yang seperti yang Ustaz sampaikan juga tadi, yang mana Bani Quraisy yang cuba untuk menerapkan Ustaz menerapkan fahaman yang orang cakap yang salah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dia banyak sampai ke dalam Al-Quran pun dah termaktub, dah tertulis yang perangai mereka, sikap mereka, dengki mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi kita kena berhati-hati Ustaz bila kita nak bercerita, bila kita nak menyampaikan sesuatu, dan sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita tak nampak, yang dalam dunia sekarang ni yang kita tak tahu. Jadi Ustaz bagaimana Ustaz rasa dalam dunia kita sekarang, konteks sekarang ni, kita tengok ramai antara kita yang dah terlepas pandang sebenarnya kehidupan, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Ustaz. Jadi apakah sebenarnya Ustaz yang boleh mendekatkan balik diri kita, sahabat-sahabat kita yang ada kat luar tu, yang mungkin inilah masanya yang ditunggu-tunggu untuk kita nak macam mana kita tips untuk kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang ada dekat luar yang boleh kita dapatkan, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang boleh kita kongsikan, yang mungkin benda ni nampak macam remeh je. Kita pun ada lah yang kita cakap. Saya pun kadang-kadang miss juga kan pergi kuliah-kuliah. Tapi kalau kita sekurang-kurangnya pergi kuliah, kita dengar kuliah-kuliah, kita tahulah salah silah baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tak pergi langsung, lagilah kita langsung tak tahu apa-apa. Dan bila generasi semakin meningkat, bila berkahwin kita kosong, bila berkahwin lagi anak kita pun tak ada apa-apa, dan akhirnya generasi kita semua akan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz jadi bagaimanakah mungkin Ustaz boleh kongsi sikit macam mana kita nak bersama-samalah kita mendekatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, sebagai inspirasi kita. Ramai sekarang orang jadikan K-pop, orang jadikan budaya-budaya yang tak betul ni sebagai inspirasi. Macam mana kita nak jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai inspirasi kita Ustaz? Silakan Ustaz.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai perkongsian pandangan saya lah. Pertama sekali, supaya kita sentiasa ingat dengan Nabi SAW bila sentiasa berselawat kepada kita. Kita dituntut, kurang-kurangnya satu hari kita selawat 10 kali. Kan? Sebab setiap kali kita berselawat, Allah akan selawat kepada kita 110 kali. Maksudnya 10 kali kita selawat, kita akan jadi 100 kali. Gandaan dia 100 kali. Sebab itulah paling kurang, setiap hari berselawatlah kepada Nabi SAW, kurang 10 kali. Kan? Kalau nak banyak sikit, pagi 10, petang 10. Lepas subuh 10 kali, lepas asar 10 kali. Selawat yang simple. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Pagi 10 kali, petang 10 kali. Dan insya-Allah kalau benda tu lalu disebut, lalu diucapkan dengan mulut kita, akan masuk dalam hati kita. Kan? Betul tak? Benda yang kita sebut akan masuk dalam hati. Hari ni sebab apa orang boleh puja K-pop lah, orang boleh puja benda-benda yang luar? Sebab selalu duduk main kat mulut. Jumpa dengan kawan cerita, lagi pun dengan kawan cerita, jumpa dengan kawan cerita. Lama-lama masuk dalam hati. Yang tak tahu apa pun, apa benda nak tengok. Macam juga dengan Nabi SAW. Kalau kita sentiasa berselawat, kurang-kurangnya tadi pagi 10, petang 10, ataupun kurang-kurang satu hari 10 kali je. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lama-lama dalam hati kita akan timbul kecintaan. Aku nak kenal lah Nabi. Kan? Maka pada waktu itu kita akan Google lah. Siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau nak lebih detail lagi, kita cari pengajian. Cari pengajian berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Dalam YouTube banyak cerita tentang sirah Nabi SAW. Barulah kita ada berat semangat. Bukannya semangat kita dalam bulan Rabiul Awal saja. Sekarang ini mungkin bukan kesilapan lah. Ini mungkin kelengahan kita, kelalaian kita. Kita hanya ingat Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal je. Dalam bulan Rabiul Awal masing-masing buat program. Habis dah Rabiul Awal, senyap. Sebenarnya tak. Kecintaan kepada Nabi SAW kena sentiasa diterapkan melalui ucapan bibir kita dengan berselawat pada baginda SAW. Dalam masa yang sama, kita dalam media-media hari ini banyaklah kita kenal dengan Nabi melalui perjalanan. Tu yang kita baca tahun ni, saya pilih buku sirah ni. Sebab saya pilih kitab sirah supaya ada sikit orang kata apa, cetusan api ataupun cetusan cahaya untuk kita kenal Nabi SAW. Lepas ni cari sendirilah. Cari ustaz ke, cari pengajian dan sebagainya. Jadi pandangan saya ataupun apa yang saya nak lontarkan pada pagi ini adalah kita biasa berselawat kepada Nabi SAW sekurang-kurangnya sehari 10 kali. Dalam sembahyang memang kita selawat lah. Wajib selawat dalam sembahyang. Kalau tak selawat dalam sembahyang, tak sah sembahyang kita dalam tasyahud akhir tu. Kalau kita tak selawat, tak sah sembahyang kita dalam sembahyang. Tapi ada kadang-kadang kita setakat untuk ambil rukun je, habiskan dengan rukun. Tapi kalau kita buat kat luar daripada sembahyang, benda tu akan datang dalam hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sinarkan hati kita dengan cahaya-cahaya selawat Nabi SAW, dan maka akan timbullah di dalam hati kita tu untuk kenal dengan Nabi SAW. Dan kita cuba terapkan bagaimana yang biasa orang luar buat ini. Orang belah-belah Eropah dia akan macam tadi, tanya random, pergi jumpa YouTuber selalu buat benda ni kan. Dia pergi jumpa dengan orang, dia tanya, siap tanya lagi. Muhammad bin apa? Muhammad bin apa? Dia jumpa macam tu je. Jumpa satu hari 50 orang. Benda ni siapa yang nak buat konten ni sebenarnya patut buat konten yang berbentuk agama macam ni. Kita cuba terapkan ke dalam YouTuber hari ni. Selain daripada konten makan, konten pergi travel, konten tu cuba konten yang berbentuk dalam agama. Yang simple, yang mudah je. Pergi jangan tanya seorang, tanya siapa nama Nabi, Muhammad bin siapa. Cukup itu je. Cuba kita terap. Sebab itulah medsos memainkan peranan penting hari ini. Peranan penting, medsos juga memainkan peranan penting. Sebagaimana hari ini seorang tu akan kenalkan diri dia dulu, lepas tu dia pun jual barang macam-macam lah. Macam itulah kita kenalkan Nabi SAW melalui medsos, dan kita akan dapat pahala, insya-Allah. Wallahu alam. Itulah pandangan saya lah, lontaran daripada saya. Itu sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Ustaz. Sebab kita apa pun kita nak buat, kita jangan persalahkan perkara-perkara seperti medsos. Ada orang kata medsos salah. Ada orang kata benda ni salah. Yang pentingnya diri kita, Ustaz. Yang pentingnya diri kita. Kita yang nak lakukan sesuatu, kitalah yang cari sesuatu itu. Jadi saya nak kongsikan satu, Ustaz. Daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud
Sesiapa yang bersalawat ke atasku pada waktu pagi sebanyak 10 kali, yang seperti Ustaz kata tadi. Dan pada waktu malam, petang sebanyak 10 kali, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tabrani. Tadi Ustaz, benda-benda seperti yang benda mudah, perkara mudah, berselawat 10 kali selawat pagi, 10 kali selawat petang, sebelum kita tidur ataupun petang sebelum maghrib, kita berselawat, dah dapat syafaat baginda. Bukan senang ya Ustaz. Di akhirat, di padang mahsyar nanti Ustaz, kalau mereka tahu, kalau kita tahu, tak ada siapa yang boleh tolong kita. Masa tu kita dengan dari diri kita sendiri je. Saudara kita, abang kita, bapak kita, mak kita, semua dah tak kenal kita dah. Lari. Waktu tu kita semua nak selamatkan diri. Dengan seksaan yang kita pun tak tahu, dengan amalan yang kita pun tak nampak. Tapi apabila amalan yang kita bawa di dunia ni, dengan berselawat, dan kita kekalkan momentum berselawat tu, seperti yang Ustaz katakan tadi, insya-Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua akan terjamin syafaat baginda amat-amat ditagih ketika di akhirat di padang mahsyar. Allahu Akbar. Besarnya kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa senangnya ganjaran-ganjaran tu diberikan kepada kita. Sebab itulah kalau kita lihat macam Ustaz kata, Bani Quraisy, bani-bani yang terdahulu, ramai kaum-kaum yang terdahulu sangat-sangat mencemburui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kerana di akhir zaman ni umur kita tak panjang, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun tu bonus lah. Tapi amalan kita, amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mengalahkan amalan umat-umat terdahulu. Kerana kita, pahala kita sering diganda-gandakan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, yang pahala kita digandakan berlipat-lipat kali ganda. Kita pun tak tahu berapa banyak digandakan. Sekiranya kita beramal, itulah dia. Kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang kita bila kita bercerita macam ni, baru ada sahabat-sahabat kita yang oh ya ke macam ni, kan. Jadi saya harap sangatlah sahabat-sahabat yang dekat luar yang dengar segmen hari ni, yang bersama-sama kita kongsikan, anda nak bertanya soalan ke, anda nak dengar-dengarkan apa juga soalan, anda boleh tanya di akhir segmen ini nanti. Jadi untuk seketika kita berehat dulu Ustaz, sambil kita akan bersambung untuk segmen yang kedua selepas ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Yang segmen yang pertama tadi kita dapat kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita jadikan ianya sebagai ikutan, sebagai pedoman, sebagai inspirasi kita. Yang paling penting sebagai inspirasi kita dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mempunyai akhlak yang sangat-sangat luar biasa. Satu dunia dah kenal lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, yang menyampaikan dalam apa ni dalam penelitian ataupun kajian menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang yang sangat dikenali seluruh dunia. Nombor satu Ustaz. Bukan Bill Gates, bukan ni semua, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyampaiannya sampai ke hari ini. Inilah dia mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rehat seketika dan kita akan sambung selepas daripada kita berehat dengan sedikit commercial break kita, insya-Allah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat, semoga kita akan mendapat manfaat dari setiap perkongsian yang kita adakan pada pagi ini. Cara penggunaan semburan Nano Silver Plus. Semburkan pada kulit atau mana-mana permukaan dan dibiarkan sehingga kering. Digunakan 1 sehingga 2 kali setiap hari mengikut keperluan. Ulang jika selepas dibersihkan dengan air. Untuk kucing kesayangan anda, gunakan semburan Nano Silver Plus. Cara-cara penggunaan tonik Supreme Booster untuk kesihatan umum kucing. Untuk anak kucing, gunakan dos 0.25 ml. Untuk kucing sederhana, gunakan dos 0.5 ml.
Manakala untuk kucing dewasa, gunakan dos 1.0 ml. Gandakan dos untuk kucing yang tidak sihat. Pengambilan dos untuk 1 kali sehari sahaja. Gunakan tonik Supreme Booster untuk kucing kesayangan anda. Sekali lagi saya bawakan pendengaran anda semua bersama-sama kita pada pagi ini dalam segmen Mantap Iman. Kita kongsikan tadi juga sedikit penerangan tentang Pendukat Plus, yang mana ianya merupakan satu penemuan baru bagaimana anda nak menjaga kucing. Ada peminat-peminat kucing yang kat luar, ada yang nak berikan kucing anda sihat, nak berikan kucing anda bulu yang sihat, bulu yang lebat. Ada banyak testimoni yang telah pun kita dapatkan daripada penemuan produk tersebut, iaitu bernama Pendukat Plus. Harga tak mahal, satu set RM99 saja. Anda boleh dapatkan. Bagi sahabat-sahabat yang ada kucing, anda boleh hubungi saya nanti untuk kita keterangan lanjut. Dan hari ini kita bersambung kembali bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Bazi Zulkarnain untuk kita kupas-kupas, kita bincang-bincang dalam segmen Mantap Iman untuk semua sahabat-sahabat yang ada dekat luar sana. Hanya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini saja yang kita bawakan program-program seumpama ini, yang telah pun kita bawakan sejak 3 tahun Ustaz, hampir 3 tahun 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Setiap kali Ramadan kita bersua. 3 tahun dah. Cuma tahun ni je kita buat ada tajuk Mantap Iman. InsyaAllah kita akan kekalkan tajuk ni, Mantap Iman ini, untuk semua sahabat-sahabat, untuk kita sama-sama sekurang-kurangnya dapat kita mantapkan iman kita untuk menjadi kita ni sebahagian daripada mereka-mereka yang perginya kita nanti akan tinggalkan pahala-pahala ataupun tinggalkan ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh generasi kita yang di belakang nanti. Jadi untuk segmen yang seterusnya kita akan kupas lagi sedikit. Selalunya Ustaz akan bawakan perkara-perkara sunnah yang dituntut, yang dilakukan. InsyaAllah kita akan terus saja bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Bazi Zulkarnain untuk segmen yang kedua. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk segmen yang kedua ini kita akan masuk dalam perkara yang sama bagaimana sebelumnya, itu tentang sunnah Nabi SAW. Pertanyaan, kenapa kita perlu amalkan sunnah Nabi SAW? Kita kan orang yang beriman pada Allah dan juga pada Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi SAW buat, kita pun perlu buat. Sebab apa? Di situ ada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai satu kejayaan bagi kita, kerana kita dapat mempraktiskan apa yang Nabi SAW buat dalam ni, dan setiap apa yang Nabi buat itu ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap melalui hawa nafsu dia. Nabi tak melepaskan kata-kata melalui apa yang daripada nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada baginda. Jadi kita sebagai umat dia, kita perlu buat apa yang Nabi SAW buat. Inilah yang disebutkan sebagai sunnah, iaitu perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan takrir ataupun diam Nabi SAW. Jadi dalam kehidupan ada yang sunnah dalam bentuk hidup, dalam bentuk aktiviti harian, ada yang dalam bentuk perjuangan, ada yang bentuk dalam berbagai lagi lah. Nabi SAW tunjukkan kepada kita yang disebut sebagai sunnah. Jadi dalam hal ini kita akan tengok sunnah Nabi SAW dalam bentuk aktiviti harian baginda yang ingin kita terapkan supaya apa yang kita buat dapat pahala. Selain dapat pahala, dan itu juga kita dapat menunjukkan bahawa kita ni cinta kepada Nabi SAW. Dan yang terakhirnya, bagaimana yang WJ Ruslan atau WJ RS sebutkan tadi, dan kelebihan amalkan selawat kepada Nabi SAW, iaitu dapat syafaat baginda SAW di akhirat. Itu yang kita nak buat hari ini. Sebab tu kita nak amalkan sunnah, kita nak tunjukkan kita buat sunnah, dan di akhirat nanti kita akan dapat syafaat baginda SAW.
Kerana pada waktu itu syafaat bagi sallallahu alaihi wasallam sangat didambakan oleh semua umat. Kan? Semua orang dambakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk sama-sama kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sunnah hari ini yang kita nak bincangkan ialah tentang sunnah apabila kita nak masuk dalam rumah. Sunnah dalam kehidupan iaitu sunnah nak masuk dalam rumah. Mungkin semua orang tahu masuk rumah buka pintu masuklah. Ada cara dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam bentuk yang kecil-kecil pun dia ajar kepada kita supaya kita boleh amal. Dan ini bertepatan dengan apa yang baginda buat, kita akan dapat pahala dan seterusnya kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Yang besar lagi lah syafaat Nabi di akhirat kelak. Supaya kita kenal ini adalah sunnah. Dan insya-Allah kita akan rasa cinta, kita akan rasa sayang pada apa yang kita buat, kita akan perbetulkan yang sepatutnya kita betulkan dulu. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan cara ataupun sunnah ketika masuk rumah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya." Hadis riwayat Muslim. Yang ini maksudnya apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya lalu dia menyebut nama Allah ketika memasukinya dan juga ketika makan, lalu syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain, tiada tempat menginap dan tiada makanan untuk kamu. Musuh kita yang tak nampak ni sentiasa ambil peluang. Nak masuk rumah pun kalau kita tak masuk dengan sebut nama Allah, dia masuk kali dalam rumah kita. Itu yang rumah kita jadi huru-hara. Kalaulah makan pula kita tak baca bismillah ataupun kita tak menyebut nama Allah masa makan, maka dia pun akan makan bersama kita. Itu yang tak kenyang-kenyang makan. Baik, hal ini seperti baca bismillahirrahmanirrahim. Iaitu baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ucapkan salam ketika kita masuk dalam rumah kita. Bagaimana ada yang katakan antara salamnya, contoh salam ialah Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Sebab dalam rumah kita tak ada orang. Jadi kita salam Assalamualaikum sejahtera ke atas kita semua, ke atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita nak ucap Assalamualaikum warahmatullahi pun tak ada masalah. Bolehlah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Assalamualaikum warahmatullahi ataupun baca Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Jadi dalam hal ini Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa ini adalah anjuran supaya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan juga ketika kita makan. Mudah kan? Ni sunnah yang kita boleh tahu. Sebelum ni kita buat. Tapi kita buat sebagai sekadar yang kita buat biasalah. Tapi hari ini bila kita dah tahu benda ini adalah sunnah, kita jaga betul-betul. Supaya apa? Supaya di akhirat kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa ini adalah sunnah Nabi. Ini apa Nabi buat? Nabi ajar kita macam ni, kita kena buat. Itu masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian kaifiat ataupun tertib ataupun kita sebut sebagai adab apabila kita berkunjung ke rumah orang lain pula. Tadi nak masuk rumah sendiri ke atau masuk rumah siapalah masuk rumah tadi kita baca tadi. Adapun untuk berkunjung, ni dekat raya ni kita banyak program ziarah-ziarah ni. Macam mana kita adab untuk berkunjung ke rumah orang? Al-istizanu thalath fa in udhina laka wa illa farji'. Nabi ajar kepada kita hadis pada Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-istizanu thalath fa in udhina lak wa illa farji'. Maksudnya meminta izin untuk masuk hanya 3 kali. Sekiranya diizinkan maka dipersilakan, dan jika sebaliknya maka pulanglah. Maknanya secara simboliknya kita hari ini bagi salam lah. Bagi salam itu hanya sekadar 3 kali. Kalau ketuk rumah pun 3 kali je. Ketuk 3 kali. Ketuk kali pertama tok berhenti dulu. Bagi masa dulu. Kemudian ketuk kali kedua bagi masa juga. Ketuk kali ketiga bagi masa. 3 kali kita ketuk, tak ada buka juga, kita balik. Maknanya dia tak mungkin dia tak ada dalam rumah, ataupun mungkin dia ada hal-hal yang lain dengan sangkaan yang baik, kita keluar berlalu daripada rumah tadi.
Kalau kita bagi salam pun 3 kali juga. Assalamualaikum. Berhenti dulu. Assalamualaikum. Kali kedua. Dan seterusnya kali ketiga. Assalamualaikum. Kalau tak ada orang jawab, tinggal je. Ini adabnya Nabi SAW ajarkan kepada kita. Maknanya nak minta izin masuk rumah orang tu 3 kali je. Kalaulah dia benarkan, maknanya kali pertama kita bagi salam, dia tak jawab. Kali kedua dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia kata, saya tak tahu rumah ni, masuk. Sila-sila. Maknanya dia terima kita. Kalaulah dia buat alasan, minta maaf lah, saya ada masalah lah, saya nak kena keluar. Kita kena pergi lah. Itu kalau dia jawab. Kalau dia tak jawab langsung, maknanya simboliknya kalaulah sampai 3 kali kita dah bagi salam, ataupun 3 kali kita dah terketuk, dia tak jawab juga, maknanya dia tak terima kita lah kalau dia ada. Maknanya dia ada masalah hal-hal lain yang perlu kita berperasaan dengan perasaan yang baik. Kita tinggalkan dia dulu. Lain kali kita datang. Tapi hari ini sudah mudah lah. Ada message. Kita boleh hantar WhatsApp dulu. Ataupun kita boleh call dulu nak pergi rumah dia. Tapi kalau lah kita sampai-sampai, walaupun kita dah call, kita dah hantar WhatsApp, tiba-tiba kita bagi salam 3 kali, tak jawab juga. Baliklah dulu. Pergi datang lain kali. Datang lain kali. Ini Nabi ajar kat kita ni. Islam ajar cantik lah. Dia taklah jadi kecoh. Taklah kita bermasa muka sebab kita tahu. Untuk mendapat keizinan 3 kali je. Kalau lepas 3 kali tak ada keizinan, tinggal dulu. Datang lain kali. Ataupun call lain kali, datang rumah dia lain kali. Ini keadaan dalam Islam. Pertama tadi, kita dah belajar bagaimana sunnah Nabi SAW ketika kita masuk rumah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita mengucapkan salam. Tak kira lah, Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum tadi. Kemudian yang kedua, sunnah yang kita belajar pada hari ini, atau yang kita nak praktis terus dalam diri kita, ialah pergi rumah orang, bagi salam 3 kali je. Kalau 3 kali dia tak jawab, maknanya kita kena balik dulu. Ataupun ketuk pintu rumah orang 3 kali je. Sekali ketuk, berhenti. Lama sikit, ketuk balik. Kali ketiga, dan hari kedua ketuk, pun berhenti dulu. Tunggu kali ketiga, ketuk sekali lagi. Kalau tak ada juga, bolehlah kita balik dulu. Lain kali baru kita datang. Itu kaedah-kaedah yang boleh kita amalkan. Dan ini merupakan apa yang Nabi SAW ajarkan. Dan inilah sunnah. Dan insyaAllah kita dah banyak dah dulu. Kita dah belajar macam mana sunnah Nabi SAW dalam hal ibadah. Kita dah belajar hal ibadat sunnah itu khususnya dalam bab sembahyang. Yang kemudian kita juga telah belajar dan kita telah membicarakan tentang bagaimana dalam bab makan yang diajarkan sunnah tentang makan dan beberapa perkara yang lain berkenaan dengan muamalah dalam hidup kita, bertemu dengan kawan kita, bersalaman, cakap perkara yang baik, senyum dan juga salam. Kita telah belajar, insya-Allah kita boleh praktis dalam diri kita dan insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan yang lain kita akan tambah lagi sunnah-sunnah Nabi SAW yang saya bawakan daripada Risalah Al-Bayan daripada pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Islam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita telah bincangkan dalam pertemuan kita yang dalam pembacaan kita tentang kitab ni yang ringkas ni, kita boleh amal. Kita tak payah buat banyak-banyak, kita buat sikit-sikit, mudah untuk amal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sahabat-sahabat perkara-perkara yang mudah, yang kita nampak mudah, yang kita rasa mudah dan kadang-kadang kita lupa nak buat. Yang kita lihat kadang-kadang zaman sekarang ni Ustaz anak-anak muda zaman sekarang ni dia panggil kawan-kawan dia tak bagi salam dah. Mat, Mat. Dia tak ada dah budaya nak salam. Assalamualaikum. Dia tak ada ni. Dia sampai kat pagar pintu rumah je, Mat. Mat. Jom main game. Inilah dia. Kita nak ajar kat anak-anak kita ni, nak terapkan kat anak-anak kita ni sunnah. Bagi salam sunnah. Bagi salam adalah perkara yang sunnah ni diberikan pahala. Kita amalkan dapat pahala Ustaz Walaupun perkara ni macam Ustaz pernah cerita tentang makan, cara-cara makan macam mana. Kita ada sunnah Nabi yang pernah kita ceritakan sebelum-sebelum ni. Banyak lagi yang Ustaz kongsikan bersama-sama kita kan. Jadi hari ni bila Ustaz kongsikan pasal adat berkunjung lebih-lebih lagi kita nak dekat dengan Syawal ni Ustaz Dah dekat dengan raya ni. Kalau dekat dengan raya ni kita pastinya akan berkunjung lah rumah saudara mara, rumah-rumah kawan-kawan kan. Jadi ingat sahabat-sahabat semua, kalau 3 kali dah bagi salam bermakna dia tak keluar, bermakna dia mungkin ada masalah. Kita bersangka baik. Jangan kita cakap engkau mentang-mentang ada hutang aku bagi salam tak keluar Jangan sampai berpanjat pagar. Sekarang ni orang sekarang macam tu Ustaz.
Kau jangan Betul, sampai betul. tu panjat pagar. Ya Allah kan. Kita biarlah. Kita orang cakap Ada berendah adab. diri. Adab kita kena jaga. Sunnah Rasulullah SAW tu kita ikut. Pastinya insyaAllah hidup kita ni akan tentram. InsyaAllah. Kita tak akan ada musuhnya. Biarlah orang tak suka kat kita, tak apalah. Dia ni asyik Betul. cerita pasal agama je. Asyik cakap pasal ni je. Alah, aku setiap kali jumpa je. Ada Ustaz, orang macam tu Ustaz. Bila kita jumpa je, tak boleh lah, kena jauh-jauh dengan dia. Kejap lagi kan dia mesti tanya aku pasal ni. Dia tak tahu kita bila orang bertanya dengan dia tu, dia mengingatkan kita dan dia sayang kat kita Ustaz. Kan, sahabat yang bertanya kita tentang berapa banyak rukun Islam, apa yang kau dah buat pasal agama Ustaz. Kadang-kadang kita tak nampak Ustaz. Ustaz, boleh kita tak boleh bagi satu ni tak Ustaz, dorongan ataupun kita nak macam mana kita ni Ustaz di akhir-akhir zaman ni, orang yang menerima dan orang yang berilah. Contoh orang yang memberi nasihat, kita memberi nasihat. Orang yang menerima nasihat ni, bagaimana kita nak menghadapi saat-saat ni. Kita jangan cakap aku dah belajar dah ni. Dulu cikgu aku pernah belajar dah. Cikgu aku dah ajar. Kau tak payah nak ajar aku lagi. Aku dah faham. Masalahnya kita ni pembelajaran ni sampai bila-bila Ustaz Kita pembelajaran sampai kita menutup mata. Itulah konteks pembelajaran dia. Kalau nak belajar kita sampai menutup mata tu, masih lagi terbuka masa untuk belajar. Jadi bila kita berkongsi, kadang-kadang kawan-kawan datang syorkan kita, Ali, marilah kita sama-sama imarahkan surau, marilah kita sama-sama imarahkan masjid kan. Ada sahabat-sahabat kita yang buat dakwah kan. Kita support lah, kita support mereka ni. Bukan apalah, kita support benda-benda, perkara-perkara yang disunnahkan, yang sunnah bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu pun melakukan perkara yang sama, berdakwah, jumpa sahabat-sahabat, jom kita ke masjid, jom kita amalkan yang perkara-perkara yang baik, jom kita buat perkara-perkara yang baik kan. Jadi kita mungkin ada sedikit tip Ustaz bagi mereka yang memberi dan mereka yang menerima dalam konteks kehidupan sekarang. Yalah, konteks sekarang ni orang cakap boleh tengok Google. Apa yang kau susah nak cakap dengan aku boleh buka Google lah. Aku tahu apa yang kau cakap ni semua dalam Google, tapi tak buka pun kan. Bila berdepan dengan sahabat-sahabat yang tak kira lah mereka ni siapa kan, datang nak bantu. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang perkara ni saya teringat satu ayat Quran, satu ayat pendek je. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana apa? Fa inna dzikra, peringatan tu tanfa'ul mu'minin, beri manfaat pada orang yang beriman. Kalau kita duduk level orang yang beriman, kita kena terima nasihat dan kita kena beri nasihat. Sebab tu penting, nasihat tu penting. Dalam ayat lain, dalam contoh dalam surah Al-Asri yang bisa kita dengarlah, surah pendek kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Awal-awal Allah kata semua orang dalam keadaan rugi. Demi masa ni orang rugi semua ni kan, kecuali 4 golongan, iaitu illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, menasihati dengan perkara yang hak, wa tawassaw bis sabr, menasihati dengan perkara-perkara kesabaran. Jadi 4 ciri tadi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr memberi kepada kita bahawa nasihat tu penting. Nasihat tu penting. Nak ada kita sebagai pemberi nasihat atau orang yang menerima nasihat. Dan kalau kita nak bawa kereta, dan kalau kita tak servis kita punya elemen dalam masa 2 tahun, macam mana kereta kita? Melelong. Masuk kan? Melelong. 2 tahun tak pergi elemen. Elemen tu ibarat peringatan lah. Buat elemen tu sebagai peringatan kepada kita. Tak kira lah dia taraf ustaz ke, dia taraf siapa pun, kita manusia sama je sebenarnya kan. Tak kira sama kita semua ni. Kadang-kadang orang yang ada ilmu ni, kalau tak bagi nasihat kat dia, dia lupa ilmu dia tu. Minta maaf cakap lah kalau terasa tu, minta maaf lah. Orang berilmu ni kalau tak bagi nasihat kat dia, dia jadi lupa kat ilmu dia. Dah dilalai, lari, elemen dia lari dah kan. Tambah lagi kalau orang awam, orang biasa, kalau tak beri nasihat, hari-hari tak ada nasihat, dan macam-macam perkara jadi. Jadi Alhamdulillah hari ni dalam TV Al-Hijrah kita tengok kan, hari-hari daripada pagi sampai malam 24 jam tu perkara yang berbentuk nasihat kan. Sampai hari ni kalau orang yang sakit yang duduk kat rumah tu, teman mereka adalah TV Al-Hijrah. Teman mereka adalah TV Al-Hijrah kan. Ada seorang satu tempat tu datin, saya pergi melawat dia satu tempat, dia kata ustaz inilah jadi teman saya setiap hari kan. Setiap hari 2 hari sekali dia tengok dalam TV yang live daripada Masjidil Haram kan.
2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Inilah je teman saya, dia kata. Maknanya daripada situ kita melihat bahawa nasihat itu penting. Tambah lagi, kita yang kuat ni terasa tak perlu nasihat. Tapi orang sakit, masa itulah baru dia tahu nasihat tu sangat berharga. Jadi untuk soalan tadi, kalau hari ni yang melibatkan perkara yang berkaitan dengan realiti hari ni, nasihat tu penting. Melalui mana? Melalui medsos lah. Kan? Hari-hari bagi sikit je. Kita letakkan sikit capture dia tentang nasihat. Sikit je, pendek je, jangan panjang. Panjang tak nak baca lah. Kan? Tentang apa? Zikir dah pagi ni, cukup. Selawat dah pagi ni, cukup. Itu je, pendek-pendek je. Kalau dia tak tahu selawat, bubuhlah selawat dalam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ni kita selawat ramai-ramai. Dah cukup. Kan? Sikit benda-benda status buat tak panggil apa. Saya pun tak tahu nak cerita apa benda tu. Panggil status kan? Dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, ada status dia kan. Masukkan sikit-sikit, hari-hari masuk. Orang baca dapat pahala, dan kita juga orang yang menghantar pun dapat pahala. Jadi buat peringatan, lain daripada kita buat untuk konten-konten yang lain, benda tu pun kita masuk. InsyaAllah. Gunakanlah medsos dengan sebaik mungkin, dia akan jadi pahala pada kita juga. Wallahualam. Ada perkongsian. Ya, mudah-mudahan Ustaz. Terima kasih banyak perkongsian yang kita dapat sama-sama. InsyaAllah pada sahabat-sahabat yang nak bertanya soalan ataupun ada apa-apa yang kemuskilan anda nak tanya pada Ustaz Abu Bazi, anda boleh ajukan soalan. Jadi biasalah Ustaz, kalau pertanyaan ni biasanya orang tak tanya kan. Sebab kebanyakan memang kita faham mereka-mereka ni semua dah terror. Saya beberapa kali kena kalau duduk dalam kuliah, kalau tak tanya je, pandailah semua. Anak-anak murid yang pandai semua dalam ni. Itulah dia manusia. Kita sama-sama lah. Apa pun kita kongsi-kongsi majlis seperti ini, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada sedikit perkongsian ni Ustaz. Jadi pada semua sahabat-sahabat, terima kasihlah sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan insyaAllah setiap program yang kita dah lakukan ini saya akan compilekan dan saya akan masukkan dalam YouTube untuk kita simpan, abadikan dia terus. Dan apa kemuskilan besok, kita nak dengar balik apa yang Ustaz kata pada hari ini tentang sirah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum-sebelum ni, bagaimanakah kehidupan orang-orang musyrik, orang-orang yang belum memeluk Islam sebelum kedatangan Islam. Anda boleh terus cari dalam YouTube Mantap Iman. Anda type je Mantap Iman, akan keluarlah bersusun-susun dia keluar. Jadi insya-Allah semoga yang baik ni kita pergi nanti besok, kita dah tak ada besok nanti, inilah dia ilmu-ilmu yang boleh kita manfaatkan Ustaz. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang ada, sama-samalah kita muhasabah diri kita. Hidup ni tak lama sahabat-sahabat. Macam saya kata tadi lah, hidup ni tak lama. 70 tahun bonus, 60 tahun tu kira gervaganza lah dia. Dah sampai tahap nak dapat bonus emas. 50 tahun tu berhati-hati. Ibarat kita lalu dekat lampu traffic light, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Kuning, tek, berhati-hati. Umur dah 50. Kalau tak berhati-hati juga, tak tahu, wallahualam kan, kita tak boleh nak bantah balik. Kerana bila ajal sakaratul maut tu dah sampai kat kita kan, tidak akan kurang satu saat, tidak akan lebih satu saat. Allah tetap akan cabut nyawa kita. Pada masa itu tak ada lagi sedekah amal jariah, tak ada lagi nak dengar kuliah, tak ada lagi nak pergi masjid, tak ada lagi nak pergi cari ilmu-ilmu dah. Masa tu dah habis dah. Kita merayulah macam mana pun tak akan dapat. Itu janji Allah, pasti. Jadi kepada semua sahabat-sahabat, terima kasih atas masa dan kelapangan yang anda berikan kepada segmen Mantap Iman pada pagi ini. Jadi sebelum kita undurkan diri Ustaz, kita rumus sikit Ustaz perkongsian pada pagi ini. Dan Ustaz terus dengan doa untuk kita, agar kita semua, ada sahabat-sahabat kita yang dirundung malang, kehilangan pekerjaan, ada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan kesakitan, keluarga mereka diuji dengan kesakitan, kehilangan insan-insan tersayang, ayah, ibu meninggal disebabkan COVID dan sebagainya, adik-beradik hilang disebabkan COVID dan sebagainya. Sama-sama kita doakan Ustaz agar mereka ni redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz, yang satu, dan itulah dia tujuan kita hidup di muka bumi ini. Jadi silakan Ustaz untuk rumusan dan sedikit doa untuk kita semua. Silakan Ustaz. Baik. Sebagai rumusannya untuk semua kita hari ini, kenapa kita perlu kenal Nabi SAW? Untuk mengetahuan semua, dan daripada hari ini, dalam keadaan hari ini, dan elemen-elemen daripada luar yang boleh mengganggu iman kita sangat banyak.
Kalau kita tak kenal betul-betul Nabi SAW, kita takut kita lari daripada sebaik patutnya. Kan? Hari ini orang dah benci pada hadis Nabi SAW. Hari ini orang benci pada batang tubuh Nabi SAW. Sedangkan kan, Quran dia terima, hadis tak terima. Satu perkara yang bahaya lah. Jadi dalam hal ini kan, banyak elemen-elemen luar yang sedang menyerang orang Islam hari ini. Dan kalau sekiranya kita tidak ada benteng yang kukuh, kita takut satu masa nanti kita akan lari, kita akan tergelincir dan kita akan ikut elemen-elemen ataupun musuh-musuh yang datang tadi. Sebab itulah perlu kita kenal balik sirah Nabi SAW supaya kita ada timbul kecintaan kepada apa yang Nabi SAW bawa. Kan? Agama yang Nabi SAW bawa, manhaj yang Nabi SAW bawa, perjuangan yang Nabi SAW bawa, kita akan kenal dan kita akan rasa sayang. Kalau kita tak kenal, kita tak sayang, macam tadilah, kan? Macam kita bincang awal-awal tadi, kan? Maka benda ni lama-lama dia akan kabur. Dan bagaimana yang berlaku pada umat terdahulu juga akan berlaku pada umat hari ini. Yang ini, kan? Mereka ini jauh daripada Nabi dan mereka rasa, kan? Mereka pun ikut hawa nafsu mereka sendiri. Dan akhirnya apa yang berlaku, azab Allah SWT akan datang. Jadi kita dah bincang beberapa pertemuan kita sebelum ni, tak mustahil azab Allah SWT itu akan datang. Dalam bentuk yang macam mana, wallahu alam. Itu semua adalah kudrah iradah Allah SWT. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apabila kita kenal Nabi SAW, kita akan rasa cinta oleh Nabi, dan pada waktu itulah kita akan berupaya untuk mempertahankan agama yang kita ada pada hari ini. Sebab nilai agama itu penting. Semalam kita dah kongsi ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, Allah SWT tak akan terima. Falan yuqbala min. Falan Allah gunakan perkataan lan juga. Pasti Allah tak akan terima agama itu. Dan di akhirat mereka tergolong-golongan yang rugi. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita daripada keadaan-keadaan yang macam tu. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam iman sampailah akhir hayat kita. Begitu juga dengan anak cucu kita, keturunan kita insya-Allah. Jadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal muqinin wa salatana salatal khashin wa amalana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa du'aana du'aan mutaqabilin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilna jannata ma'al abrar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada semua sahabat-sahabat saya bagi pihak segmen Mantap Iman yang ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih yang tak terhingga pada Ustaz Abu Bazi Tukunan atas perkongsian Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi sahabat-sahabat semua minggu hadapan. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa dalam 3 segmen lagi. Sebelum kita lagi ada 6 kali lagi segmen untuk menuju ke penghujung Ramadan nanti insya-Allah. Jadi semua jaga diri anda, pastikan semua dalam keadaan sihat, selamat berpuasa, jaga mata, jaga telinga, jaga alat-alat pendengaran penglihatan kita. Semoga kita jadi insan yang sentiasa disayangi dan semoga kita sentiasa merapatkan diri mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi diri, hiasi pribadi kita, sayang kita bersama-sama sentiasa bersama masyarakat dan semoga kita terus kekal bahagia hidup di dunia ini insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, rahmat Allah terbuka luas. Bulan Ramadan, rahmat Allah segala-galanya terbuka luas. Berkatnya terbuka luas di mana-mana. Keredaannya terbuka sepanjang Ramadan. Keampunannya terbuka siang dan malamnya. Pahalanya mencurah-curah bagaikan hujan lebat. Ia diganda-gandakan dibandingkan di bulan biasa. Rahmatnya melimpah ruah kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Tapi mampukah kita memperolehi itu semua? Layakkah kita mendapatkannya? Kitakah orangnya yang memperolehi keistimewaan itu? Kalaulah di bulan Ramadan itu lahir kita sahaja yang meriah, disambut pula dengan pesta makan minum, fikiran dan jiwa kita tidak pun berubah, maka keistimewaan Ramadan bukan untuk kita.
keistimewaan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selepas asar 30 Desember 1998. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين